Saya bicara satu slot tarbiyah di Radio Aikim, tajuknya Ada Syurga di Wajahmu. DJ pun kata, Ustazah, tu bukan lagu Nash ke? Pada syurga di wajahmu. Itu pada. Ustazah kata ada syurga di wajahmu. So apa mukadimah yang Ustazah nak cakap? Ustazah yakin semua kita ni ada tiket dah pegang kat tangan untuk masuk syurga. Hai, confidentnya Ustazah? Ya, sebab semua kita ada ujian. Tidak suami, tidak anak, tidak jiran, tidak harta benda. Tak muslimat? Semua kita ada ujian. So jadikan ujian itu muslimat. Ya Rab, kalau ini boleh membuka luas pintu syurgamu untuk aku, kuatkan aku ya Allah. Ajarkan aku sabar ya Allah. Ajarkan aku ikhlas ya Allah. Untuk aku bergaduh dengan orang macam tu tak ke mana ya Allah. Ni pahamkan diri kita macam tu. Jadi kita tidak akan menuding-nuding jari. Kenapa orang tu ujiannya senang? Kamu tak duduk dalam kasut dia. Kalau kamu duduk pada tempat dia, kamu pun akan merasakan susah. Semua kita. Jadi seminggu ni saya berceramah muslimat, saya tanya dekat orang. Ni saya nak tanya dekat orang Ibnu Abbas. Semangat orang Ibnu Abbas ni pakai tudung bendera lah semua kan. Semangat. Kalau saya tanya ibu-ibu masjid Ibnu Abbas, kita nak diuji dalam bentuk nikmat atau nak diuji dalam bentuk musibah? Tolong jawab. Dua-dua pula. Tamak muslimat dua-dua. Jawapan kita muslimat di banyak masjid saya pergi, kan? Saya nak ujian nikmat. Sebab apa kita berdoa, ya Allah berikan kejayaan pada anakku. Tak pernah seorang ibu berdoa berikan kegagalan pada anakku. Pernah ibu? Tak pernah. So berjaya itu nikmat, rumah besar itu nikmat, kereta tak pernah rosak itu nikmat, kawan-kawan yang baik itu nikmat. Tetapi dengan nikmat ini berapa ramai orang makin jauh dengan Allah. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum bila diuji dengan musibah, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku supaya demam ni tak kebah-kebah. Kita jangan tiru tau muslimat. Sebab apa? Sebab Nabi yang suruh kita berikhtiar. Ikhtiar, saya sakit ni Ustazah, berubat sampai ke mana-mana berubat, habis puluhan ribu berubat. Kulit saya ni Ustazah kering, tak tahu, malu saya sampai saya pakai niqab. Ada muslimat anak murid saya, Allahu Akbar, kesian. Saya tak pernah tengok dia macam tu. Rupanya sekarang pakai sarung tangan, pakai, saya doakan dalam keberkatan ramai-ramai ni Allah mudahkan urusan perubatan dia. Dia pakai niqab, sarung tangan sampai jari-jari. Dia bisik kat saya. Ustazah, sebenarnya saya sakit Ustazah. Cantik wajahnya muslimat. Tapi tak tahulah doktor kata tak ada penyakit. Ada pula berubat kata sebab penapis air. Penapis air apa kak? Dia sebut terus. Alamak, kat rumah aku pun ada ni. Tapi sehat, elok je. Pelik-pelik kadang-kadang dia pergi berubat. Orang ni kata sebab bahan dalam penapis air tu. Jutaan orang pakai, elok je pun. Ada orang kata sebab sihir. Ada macam-macam lah muslimat. So dia tutup semua, mengelupas kulit kering ni, tercaput satu persatu kulit ni. Dia berubat macam-macam cara dah muslimat. Wajahnya cantik dulu, Masya Allah. Ya Allah kak, patut saya tak kenal akak dah. Saya duduk rumah saja pun tak jadi apa Ustazah. Biar orang tak tahu. Muslimat dirahmati Allah, saya yang tanggung. Bila balik rumah tengah berpeluh panas di Ustazah, ya Allah, mengenyang-ngenyang muka ni. Semua seluruh badan saya macam tu. Semoga Allah jumpakan dengan ubat yang baik. Dulu ada kisah macam tu tau muslimat. Dia berubat jauh, ikhtiar. Sebab Nabi suruh ikhtiar, kita ni disuruh ikhtiar. Akhir muslimat dia ambil air ni, bawa pergi jiran sebelah. Tolonglah bacakan Fatihah, mana tahu jadi penawar. Allah izinkan sembuh. Sebab tu itu antara tips saya bagi tahu dia, kak, akak jumpa siapa-siapa, akak bawa air, cubalah suruh orang bacakan Fatihah, ke manalah tahu. Kita tak tahu kan kak, hati orang yang ikhlas. InsyaAllah Ustazah saya buat. Sebab apa muslimat, kita bukan putus asa, dah habis segala dah. Rupa orang ni, kawan sebelah ni bacakan Fatihah, disapu kat kulit. Ya Allah Ustazah sembuh. Kalaulah saya tahu, tak payah susah-susah berubat ke mana-mana. Faham maksud? Rupanya selama ni duit dia berhabis. Mungkin Allah nak bersihkan duit dia dulu dapat daripada mana. Mungkin selama ni usaha dia untuk mendekat kepada Allah tak banyak mana. Lalu Allah sibukkan dia dengan cari perubatan untuk dirinya. Tak payah sibuk tentang orang. Aku nak sembuh ni, aku nak berubat ke sana sini. Ini usaha yang Allah nak bagi kita sebagai pemegang tiket menuju syurga. Sebab tu jangan pernah mempadan mukakan atas ujian apa yang datang pada orang lain. Saling mendoakan, saling memberi kekuatan.
Hari ni ya kita jadi ahli masjid di majlis ilmu. Kita tak tahu siapa kita 10 tahun depan. Adakah kita tunduk pada nafsu bisikan syaitan atau kita upgrade lagi iman kita? Kita ketawakan, kita menyampah orang yang diajak ke sini tak mau datang muslimat. Kita tak tahu lepas kematian dia yang mengimarahkan Masjid Ibnu Abbas. Kita tak tahu. Okay? Jadi tolong sentiasa bersangka baik, wahai hati yang mendambakan syurga Allah. Kalau demikian kedudukannya, maknanya kita tak nak jadi orang bodoh muslimat sebab tunduk pada nafsu, maka hamba Allah yang rajin melakukan amal taubat dan meninggalkan maksiat itu adalah wajar untuk menunggu tibanya rahmat Allah dan nikmatnya. Apakah dia rahmat Allah? Muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah yang kita difahamkan, tidak ada seorang pun muslimat dirahmati Allah yang masuk ke syurga kerana amal, tetapi orang masuk ke syurga kerana rahmat. Sebab apa ya Nabi sebut benda ni banyak kali? Sebab ada orang masa mudanya 40 tahun hidup sembahyang pun tak pernah. Betul muslimat? Tapi setelah hidayah sampai pada usia 50 tahun, walaupun matinya selepas 50 tahun, selepas itu muslimat, amalnya lebih banyak. Apa yang Ustazah cari kat handphone ni, nak suruh tulis surah Fatir ayat 34. Catat muslimat. Surah Fatir ayat 34. Saya ingat dah doa ni sebab saya dah bagi di TV Al-Hijrah hari tu. Satu doa, Alhamdulillahillazi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Surah Fatir sebelum surah Yasin. Surah Fatir ayat 34. Kan nanti cari muslimat, nanti cari surah Fatir ayat 34. Sekarang saya nak bacakan terjemahan. Segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita kami. Ujian atas dunia buat kita sedih muslimat, buat kita menangis, buat kita jadi duka cita. Surah Fatir ayat 34 ini bukan doa orang yang atas dunia saja. Orang yang masuk dalam syurga nanti berdoa dengan doa ini. Ya Allah, kita pun biar betul Ustazah, orang yang berada dalam syurga mengulang-ulang bacaan ini surah Fatir ayat 34. Segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita kami. Azhaba annal hazan. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun. Maka muslimat, apa maksiat dulu kita buat, taubat. Jangan jemu bertaubat. Lagi Maha memberi balasan yang sebaik-baiknya. Dalam kurungan ditulis kepada yang taat. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, apa bentuk kesedihan, apa bentuk ujian, teruslah menjadi hamba yang bertaubat dengan dosa silam dan tambah amalan salihat. Itulah tanda orang yang taat. Nantikan muslimat, meremang bulu roma, di dalam syurga, semoga kita dipilih ke syurga Allah. Kita akan ulang ayat ni sampaikan dia sebut sesuai dengan hadis Nabi ni. Dia kata apa? Adalah wajar untuk menunggu tibanya rahmat Allah dan nikmatnya. Nikmat dalam syurga tu buat orang lupa dengan air mata yang dulu melempah ketika di dunia. Sebab geram dengan orang, sakit hati dengan orang, sebab sedih dianiaya oleh orang. Faham muslimat? Sampai dia boleh bercakap kepada Allah, aku berterima kasih dengan segala susah yang engkau berikan kepada aku dulu. Makna nikmat syurga tu buat kita terlupa segala kesusahan. Faham muslimat? Sebab itu hari ni kalau kita dapat rumah besar, masih teringat mak dulu susah dengan ayah kamu, kita teringat. Tapi orang masuk dalam syurga, dia kalau boleh nak patah balik ke dunia, bagilah lagi ujian ya Allah. Sebab rupanya balasannya begitu nikmat. So kalau kita faham ayat ni dengan tadabbur muslimat, kita dah tak heran dah dengan ujian apa pun Allah bagi. Kita boleh bangkit dengan semangat. Kita boleh bangkit mendepani ujian itu. Kuatkan aku ya Allah, untuk aku berperang dengan takdirnya. Aku pasti kalah, maka aku akan pilih untuk berdamai. Ajarkan aku jalan, tunjukkan aku jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah wajib untuk Allah menunjukkan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Kalau tak takwa, tak takut Allah, tak besar harapan syurga kepada Allah, macam mana kita nak dapat?
Betul ke syurga tu? Benar ke tidak? Macam tak percaya je ustazah kita boleh menangguk air daripada sungai arak minum macam tu saja. Tak dosa ke? Nah memang tak dosa. Akak nak bunuh orang yang akak sakit hati dulu pun dalam syurga kalau akak tak buat, Allah yang suruh. Betul ke ustazah? Ya. Sebab ada cerita orang duduk di atas pelaminan yang Allah suruh orang menyakiti dia dulu, lalu depan orang ahli syurga ni mu gelakkan balik dia macam mana dia gelakkan kamu dulu. Hei ibu-ibu, jom kita tunggu saat itu. Saat yang penuh dengan nikmat. So kita baca janji Allah dalam Quran, kita terlupa dengan janji palsu semua manusia.